Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pagi ini kita meneruskan pengajian kita dalam tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang bermula dengan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dan pada kelas yang lepas kita telah pun membicarakan sebahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada suratul Maidah, iaitulah firman Allah tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. Ayat kedua daripada surah Al-Maidah. Ayat pertama kita dah ambil. Apa kita baca daripada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala kata, Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. La tuhillu, jangan kamu merungkai, jangan kamu melanggar sya'airallah. Sya'air kalimatu jam'in bagi kalimah sya'irah, iaitulah ma'alim. Al-ma'alim, al-sya'irah, ya, al-sya'irah ialah al-ma'alim. Dan makna la tuhillu ay la taj'aluha halalan fatuqirru adama hurmatiha amalan wa i'tiqada. Yani jangan kamu jadikan syiar-syiar, lambang agama Allah sebagai sesuatu yang boleh kamu cerobohi dan kamu tidak beriktikad ianya sesuatu yang ada kehormatan batas yang mesti kamu jaga, yang kamu tak boleh ceroboh. Ay la tuhillu sya'air Allah. Jangan kamu ceroboh syiar Allah, yakni ma'alimu dinillah, lambang-lambang keagungan agama Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ibadat-ibadat agung dalam Islam. Dan dalam konteks ayat ini ialah
yang dimaksudkan di sini ialah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang telah disebut dalam ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Jangan kamu melanggar kontrak-kontrak, kerana kontrak ini hukumnya adalah ditetapkan oleh Allah Azza fi'ulahu. Selagi mana ia tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, al-mu'minuna ala syurutihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang mukmin itu berada di atas syarat-syarat yang mereka tetapkan. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Dan juga tidak boleh berburu haiwan ketika mana dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun umrah. Jadi itu di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Allah Taala kata wala syahral haram, dan tidak juga bulan-bulan yang haram yang Allah tetapkan dia sebagai bulan yang ada kehormatan. Yakni jangan kamu menceroboh melanggar kehormatan bulan ini bil qital fihi, dengan melakukan peperangan dalamnya, yakni memulakan peperangan, yakni kamu menyerang orang musyrikin dalam bulan-bulan haram. Ini hukum yang telah pun mansukh, telah pun dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang Islam ketika mereka datang mengerjakan umrah pada tahun Hudaybiyah, ya, dan mereka terhalang untuk mengerjakan umrah, melintas sekumpulan orang musyrikin daripada luar Mekah yang datang nak buat umrah. Jadi ada di kalangan para sahabat ini kata, baik kita serang orang musyrikin ni, macam mana kita tak boleh masuk Mekah, kita pun jangan bagi mereka ni mai buat umrah juga. Allah Ta'ala larang, jangan kamu mencerobohi bulan-bulan haram. Bulan haram ialah Zulqa'dah yang kita berada dalamnya sekarang, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 yang berturut-turut, dan 1 yang tunggal iaitulah Rajab. Dan bulan-bulan haram ini ialah bulan yang Allah Ta'ala muliakan, yang amal ibadah di dalamnya lebih agung, bukan diganda tapi lebih agung berbanding di luar bulan-bulan haram. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa kemudiannya setelah Fathu Makkah dihalalkan untuk Nabi SAW dan umat baginda memulakan serangan, peperangan jihadul talab, peperangan menuntut dan mencari musuh sebelum mereka menyerang pada bila-bila masa. Walal hadiya ay ma uhdiya ila al-haram min an-na'am bita'arrud lah, dan jangan kamu menceroboh kepada al-hadiyu yang kita telah sebutkan dalam Islam ni, haiwan yang disembelih taqarruban ila Allah Azza fi'ulah, yang disembelih sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Ada beberapa jenis. Yang pertama ialah al-hadiyu, iaitulah haiwan ternakan al-an'am yang dihadiahkan hadiyan balighal Ka'bah, yang dihadiahkan kepada fakir, fuqara, masakin, fakir miskin di Makkah, jiran-jiran Ka'bah, yang disebut sebagai al-hadiyu. Dan al-hadiyu ini bila-bila masa sunat kita menghantar al-hadiyu, ya. Jadi Tuhan kata, kalau kamu dah tahu binatang tu binatang al-hadiyu, jangan kamu menceroboh, kamu merampasnya. Walal hadiya walal qalaid, jamak qiladah,
وهي ما كان يتقلد به من ينحر الهدي ليأمن أي فلا تتعرض لها ولا لأصحابها. Iaitulah tanda yang diletakkan kepada haiwan ternakan yang hendak dijadikan sebagai al-hadyu ini dan kepada yang membawanya. Janganlah kamu ganggu gugat apabila, dan ayat ini turun dalam konteks ketika mana orang musyrikin masih lagi dibenarkan mengerjakan haji di Baitullah. Jadi kalau mereka menghantar al-hadyu dan sebagainya, jangan kita kacau kerana kita hormat yang mereka beri itu sebagai sedekah, sebagai hadiah kepada fuqara wa masakin di Makkah. Dan tentu sekali jikalau ini adalah yang Allah Ta'ala pesan dan perintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk menghormati rumah Allah Ta'ala. Ya, ilahnya kerana menghormati rumah Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW, ya, apabila unta baginda SAW disekat daripada masuk ke Makkah pada waktu Hudaibiyah, Nabi kata tidak ada benda yang mereka minta kepada aku daripada sebarang syarat yang dengan itu akan diagungkan rumah Allah, melainkan aku akan turut. Kita kena menjaga kehormatan Kaabah, kehormatan rumah Allah, Al-Ka'batul Musharrafah, Baitullahil Haram. Ya, kerana dia adalah qiblat dan dia adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lin-nas. Dan dijadikan awal rumah yang Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ini sebagai tempat untuk beribadah kepadanya ialah Al-Ka'batul Musharrafah. Zadahallahu syarafa wa ta'zima. Dan kita berada dalam bulan-bulan haji. Subhanallah, Allah Ta'ala jadikan bulan haram ini adalah bulan-bulan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi mengagungkan Baitullahil Haram ini adalah kewajipan setiap orang Islam. Bukan kerana rumah itu, tapi kerana dia adalah syiar Allah. La tuhillu sya'air Allah. Jangan kamu ceroboh, jangan kamu melampaui batas terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah daripada ketakwaan jiwanya. Ya. Jadi kita kena agungkan, muliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengimarahkan Baitullah dengan tauhid, dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala amina al-bait al-haram ay wala tuhillu amina ay qasidina. Amina ay al-qasidin, orang yang menuju. Amma ya ummu makna qasada yaqsudu, orang yang menuju kepada arah sesuatu. Dan jangan kamu ganggu gugat orang yang menuju ke rumah Allah untuk mengerjakan ibadah. Dalam konteks ayat ini ketika diturunkan ketika mana orang musyrikin masih lagi dibenarkan untuk mengerjakan haji dan umrah ketika itu. Maka Allah Ta'ala larang orang Islam ganggu gugat mereka yang datang hendak beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu selepas itu dilarang orang musyrikin mendekati rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana perintah Allah dalam surah At-Taubah. Ya, Allah Ta'ala turunkan larangan itu kemudiannya dalam surah At-Taubah. Kita boleh baca sedikit di sini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah pun, anda ingat kita dah baca juga dulu masa kita tafsir ke ayat-ayat berkata wala wal bara'. Allah kata dalam surah At-Taubah ayat 18,
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah kata sesungguhnya dan tidaklah patut bagi orang musyrikin itu mengimarahkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka bersaksi menyaksikan atas diri mereka dengan kekufuran. Mereka itulah yang batal segala amalan mereka dan dalam neraka mereka kekal abadi. Hanya sahnya yang mengimarahkan rumah masjid-masjid Allah itu mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah sahaja. Demikianlah mereka itulah yang akan menjadi orang yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah larang orang musyrikin daripada mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadla, mereka mengharap fadilat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap ganjaran fadilat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadla rizqan min rabbihim bitijarah, dengan melaksanakan jual beli perniagaan. Wa ridwana, dan redha daripada Allah, yakni dengan anggapan mereka. Ini orang musyrikin ni datang, yang pertama mereka nak mengerjakan jual beli ketika musim haji dan mereka nak mengharapkan redha Allah pada sangkaan mereka. Mereka menyangka Allah redha dengan amalan mereka walaupun hakikatnya Allah tidak redha. Ini bagi konteks kalau kita bawa ayat ini kepada penurunannya kepada orang musyrikin sebelum dilarang mereka mendekati masjid-masjid Allah. Tetapi setelah larangan itu, kalau kita bawa ayat ini konteks kepada umat Islam, inilah ulama kata keharusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dalam mengerjakan haji, mereka boleh melaksanakan perniagaan jual beli tijarah. Wa idza halaltum fastadu, dan bila kamu telah tahallul daripada ihram, maka bolehlah kamu memburu. Dan kita dah kata di sini perintah fastadu di sini bawa kepada alal ibahah, yakni keharusan, alal ikhtiyar, pilihan, bukannya perintah wajib ataupun sunat, kerana ianya adalah larangan setelah keharusan. Larangan setelah keharusan. Sebelumnya memburu itu harus, kemudian dilarang ketika ihram. Maka bila dibenarkan semula setelah habis ihram, maka dia balik kepada hukum asalnya, iaitu harus. Wala yajrimannakum, ay wala yuksibannakum, dan janganlah membawakan kamu, syana'anu bi fathin nun wa sukuniha, syan'an, bughdu, janganlah disebabkan kebencian kamu akan satu kaum disebabkan mereka menyekat kamu daripada Masjidil Haram untuk kamu melakukan tindakan yang melampaui batas. Yang ini janganlah disebabkan kamu terhalang daripada mengerjakan umrah pada tahun Hudaybiyah, kamu nak halang pula orang lain daripada kafilah orang musyrikin yang lalu yang lintah Hudaybiyah tadi, yang mana sahabat kata
nak serang itu, kata jangan disebabkan kamu terhalang daripada mengerjakan umrah, kamu nak sekat orang lain. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian Allah Taala perintahkan dengan satu suruhan yang sangat besar dalam Islam. Iaitulah Allah kata wa ta'awanu, dan saling tolong menolong, bantu membantulah kamu. 'Alal birri fi'li ma umirtum bih, dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu daripada kebaikan, amal salih, albir. Alal birri wat taqwa, dan perkara-perkara yang membawa kepada ketakwaan, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan. Jadi kita disuruh bertolong-tolong, disuruh bantu membantu. Nabi SAW kata, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Bantulah saudara kamu sama ada dia orang yang menzalimi atau yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak tolong orang yang menzalimi? Yang dizalimi kita tahu. Nabi kata, kau menghalang dia daripada, kau sekat dia daripada melakukan kezaliman. Mencegah kemungkaran itu adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ini adalah ciri-ciri umat Islam. Ciri-ciri umat Islam yang Allah Ta'ala telah sifatkan dalam surah Ali Imran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hendaklah kamu menjadi umat yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah munkar. Dan Allah Ta'ala kata, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia kerana kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah munkar dan beriman dengan Allah. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mereka berta'awun 'alal birri wat taqwa. Tidak kira siapa dan pihak mana sekalipun, jikalau usaha yang dia lakukan itu adalah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena saling berganding bahu. Apatah lagi sesama Islam yang Allah Ta'ala telah sifatkan ciri-ciri orang beriman itu, ruhama'u asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tegas dengan orang kafir, kasih sayang mesra dengan sesama mereka. Azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, lunak dengan orang mukmin, bengis dengan orang kafir. Dan Nabi SAW kata, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, atau kama qala Nabi SAW, mukmin bagi mukmin itu seperti bangunan yang saling kukuh mengukuhkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Ya. Jadi ini adalah sikap mukmin. Kita sebagai umat Islam mestilah bekerjasama, mestilah berganding bahu dalam menegakkan syiar dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada kompromi. Ini adalah usul akidah Islamiyah, usul ahli sunnah wal jamaah, usul akidah Islam, al-wala'u wal bara'. Al-wala'u lillah, memberikan kesetiaan kepada Allah, yang melazimkan, yang menuntut supaya kita memberikan kesetiaan kepada awliya Allah, memberikan kesetiaan kepada wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu, bak kata At-Tahawi rahimahullah, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman, dan semua orang yang beriman itu adalah wali-wali ar-Rahman. Jadi kita kena bantu membantu, bekerjasama dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam situasi kita umat Islam hari ini berhadapan dengan pelbagai ancaman musuh-musuh Islam. Ya. Pelbagai ancaman musuh-musuh Islam. Ya. Baik. Orang kata habis tu, macam mana kita bolehkah bekerjasama dengan ahlul bid'ah wal dhalalah? Ahli bid'ah dan kesesatan. Ahlul bid'ah wal dhalalah laisu ala darajatin wahidah, bal hum mutafawituna, mukhtalifuna, mutafarriqun.
ahli bid'ah wal dhalalah ini ada banyak tingkatan dan peringkatnya. Bahkan bid'ah itu sendiri ada tafawut, ada maratib berbeza-beza. Ya. Ada golongan ahli bid'ah yang memang mereka itu adalah munafiqun. Mereka adalah orang yang berpura-pura Islam, yang mereka itu sebenarnya ejen kepada orang kafir untuk merosakkan Islam. Yang ini sudah tentu kita tidak boleh bekerjasama dengan mereka, kerana memang mereka tidak akan bekerjasama dengan kita pun. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Inilah kesilapan orang. Bila dia melihat kepada kewajipan bekerjasama sesama umat Islam, dia kata kita kena adakan takrib, kena adakan pendekatan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Rafidah Syiah Dhalalah, Syiatul Dhalal. Kita kata mereka ini, bid'ah mereka, kesesatan mereka terlalu jauh, terlalu besar. Ya. Dan mereka sepanjang sejarah Islam tidak dikenali menjadi penolong dalam birri wat taqwa. Bahkan sebaliknya, mereka sentiasa menjadi ejen dalam menyebarkan kemungkaran dalam umat Islam. Dan mereka menjadi medium untuk menyusupnya musuh-musuh Islam ke dalam barisan umat Islam. Golongan batiniyah masalahnya. So mereka yang sebegini rupa, kita tidak ada kerjasama dengan mereka. Perlu ditentang habis-habisan. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan mereka adalah musuh. Mereka adalah musuh. Yang perlu kita sentiasa waspadai dan hati-hati. Golongan sekularisme, golongan liberalisme, mereka ini adalah musuh. Mereka memang nak merosakkan Islam. Mereka membawa agenda-agenda yang jelas kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bekerjasama dengan orang yang membantu, yang menyokong pemikiran LGBTQ+. Sebagai misalnya, ya, orang yang terang-terang menentang hukum hakam syariat. Ini kita nak kerjasama apa dengan mereka? Nak kerjasama, nak menegakkan syariat. Tang mana yang kita boleh kata mereka ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedangkan mereka ini menempati ciri-ciri orang munafiqun yang Allah Ta'ala sifatkan ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh kepada mungkar, melarang daripada yang ma'ruf. Itu adalah perangai mereka. Itu adalah slogan dan gerak kerja mereka pagi, petang, siang dan malam. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Tapi ada di kalangan ahlul bid'ah wal dhalalah yang mereka ini adalah golongan umat Islam yang mukhti'un, yang tersalah, yang tersilap dalam ijtihad, yang tersilap dalam takwil. Ya. Yang mereka ini tidak ada niat jahat, mereka bukan munafiqun, bahkan mereka adalah orang mukminun, sadiqun, yang benar dalam iman mereka. Ya. Yang benar dalam iman mereka. Subhanallah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala diserang oleh musuh-musuh beliau daripada kalangan al-Asy'ariyah dan Mutasawwifah. Apabila murid-muridnya berjumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, murid-murid beliau, dan mereka nak balas kejahatan golongan al-Asy'ariyah ini, Syekhul Islam melarang. Syekhul Islam kata, boleh jadi mereka dengan tindakan mereka mendapat pahala. Anak-anak murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkejut. Dia kata, macam mana mereka dapat pahala? Kalau mereka dapat pahala, maknanya mereka benar. Dan kamu, wahai guru kami, berada di atas kesalahan dan kesesatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, tidak, bukan begitu. Aku benar.
Ibn Taimiyah kata, aku di atas kebenaran dan mereka di atas kesesatan. Tetapi kenapa mereka tak boleh dapat pahala atas tindakan mereka? Karena mereka menyangka apa yang mereka buat itu benar. Dan mereka buat itu kerana ikhlas, kerana nak pertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rahmat Syekhul Islam ini kepada musuh-musuhnya. Sentiasa mencari uzur. Mengingatkan kita golongan ahli tasawuf yang awal daripada generasi as-salaf. Saya ingatkan bila ditanya kepada ahli tasawuf yang awal, apa dia ahli tasawuf? Dia berkata, ahli tasawuf ni ialah orang yang kau dapati di sisi dia ada saja alasan yang dia akan bagi untuk orang yang buat tak baik kepada dia. Dia sentiasa mencari uzur. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Golongan yang bersih jiwa mereka, yang mereka telah mengislahkan safaul qulub, mempunyai kejernihan jiwa, yang mana hati mereka itu adalah cermin yang terang yang memantulkan cahaya yang Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa orang mukmin, sehingga mereka boleh nampak dan menyuluh dengan jelas setiap perkara. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. Surah An-Nur, kita dah belajar tafsirannya. Dalam jiwa orang mukmin ini ada lentera yang Allah Ta'ala bagi, yang kalau dia pandai menggilap cahaya kaca lentera ini, cahaya lentera itu akan menerangi basirahnya sehingga dia boleh melihat segala perkara itu dengan jelas, dengan duduk perkara sebenar. Sehingga datang dalam sebahagian athar dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang mukmin kerana dia melihat dengan suluhan cahaya Allah. Ini adalah benar. Maknanya sahih. Walaupun pada sanadnya ada maqal, tapi maknanya sahih. Ya. Jadi ini kita tengok waliullah yang begini agung, Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Taqiyuddin Abu Abbas Ibn Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali As-Salafi rahimahullah wa radiyallahu anhu qaddasallahu ruhah wa nawwarallahu darihah. Jadi kita lihat sikap dia sebagai pembawa panji Salafi yang sejati. Begitu merahmati musuh-musuhnya sehingga kan sebahagian murid-muridnya berkata, wadittu anni li ashabi kama yakunu huwa li a'daihi kama kana huwa li a'daihi atau kama qila. Aku teringin sangat nak jadi kepada teman-teman sahabat-sahabatku. Aku suka kalau aku ada perangai muamalah aku dengan kawan-kawan aku, dengan teman-teman aku, macam muamalah Ibn Taimiyah kepada musuh-musuhnya. Subhanallah. Subhanallah. Makna kata kalau kita tengok dari segi praktik Ibn Taimiyah dengan musuh-musuhnya, kita tak tahu pun kata orang tu musuh dia. Di antara musuh Ibn Taimiyah yang paling ketat, nama dia Al-Bakri. Ibn Taimiyah ada tulis satu kitab, nama dia Ar-Raddu 'ala Al-Bakri. Dan dia ni macam-macam onar yang dia buat, macam-macam tahana dia buat kat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sampai satu masa, dan Al-Bakri ni memang ulama. Dia ada kritik pemerintah, dia kritik sultan. Bercakap benda yang mungkin kita kata benda yang benar dalam perkara-perkara yang pemerintah buat salah, maksiat dan sebagainya. Jadi pemerintah pun nak tangkap dia, nak hukum dia.
Subhanallahil azim. Al-Bakri ni dia tak lari minta tolong dekat kawan-kawan dia, geng-geng dia Asy'ariyah. Dia tak pi cari geng-geng dia hak geng Sufi. Tak. Dia terpah mai ke cari ke Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Minta tolong dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Subhanallah. Musuh dia bila ditimpa kesusahan macam itu, tak terfikir nak pergi minta tolong dekat kawan, dekat geng, mai minta tolong dengan musuh dia, Ibn Taimiyah rahimahullah. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Inilah orang yang pagi petang, siang malam, Aswaja duk kata dia ni ekstrim, ghulu, punca pemikiran ganas. Inilah dia. Ini dia orangnya. Sikap dia. Kita bayangkan orang yang sebegini baik, yang sebegini jurih, yang sebegini lunak sikapnya dengan musuh-musuhnya. Sedangkan dia dipenjara, dia cuba untuk dibunuh. Ya, macam-macam tahana musuh-musuh dia buat dekat dia. Subhanallah. Dia tak pernah nak cari jalan untuk balas dendam peribadi. Kerana Ibn Taimiyah rahimahullah berpegang teguh dengan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah al-wala'u lillah. Memberikan kesetiaan kepada Allah yang menuntut kita memberikan kesetiaan kepada orang yang beriman. Tak kiralah apa kondisi itu. Ya. Slogan yang beliau bawa sebagai akhlak ahli sunnah wal jamaah yang terpahat sehingga kini sebagai slogan akhlak ahli sunnah wal jamaah, a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Yang paling mengetahui akan kebenaran, namun dalam masa yang sama paling merahmati makhluk. Yang ini di sini ialah yang menyelisihi kebenaran. Kita tegas pada perkara-perkara yang benar, tetapi dalam masa yang sama kita bersikap rahmat kepada mereka yang menyelisih. Dan sikap ini bukannya datang daripada, bahkan dia sikap yang telah diajarkan. Nabi SAW, orang Yahudi, datang rumah Nabi, bagi salam, Assalamualaikum, mati atas kamu. Kan? Aisyah radhiyallahu anha dengar Aisyah jawab, Assalamualaikum wal la'natu. Apa semua dia katalah. Nabi jawab, wa'alaikum. Nabi kata, cukuplah Aisyah. Aku pun dengar apa yang mereka cakap. Tapi cukuplah wa'alaikum. Ya? Sampai tengah tu, Nabi SAW ajak kepada kita. Ya? Dan ulama adalah warathatul anbiya. Pewaris para Nabi. Waris dalam apa? Segala segi. Dan yang paling utama sekali ialah akhlak mereka. Ya? Akhlak mereka. Subhanallah. Ini di antara perkara yang kita kena hayati dalam membaca ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tentu dengan syarat kerjasama kita dengan golongan ahli bid'ah wa dhalalah ni dalam perkara-perkara yang muqayyad, bukan secara mutlak, dan tidak membawa kepada tersebarnya syubhah ahli bid'ah tersebut dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Adapun kita duk buat kerjasama secara mutlak dengan ahli bid'ah, duk berkawan dengan dia setiap majlis, pergi sama-sama, itu tak boleh lah, itu dilarang. Tapi ada certain isu tertentu bila memerlukan untuk kita bersama, kita kena bersama. Tak kira apa yang berlaku. Ya? Dan kita sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah, kita cuba sedaya upaya menerapkan sikap ini. Dan kita mendidik pengikut kita untuk bersikap dengan sebegini rupa. Sebagai umat Islam, kita di Malaysia ni macam-macam ancaman, macam-macam
orang kata apa, bahaya yang sentiasa menanti. Subhanallah. Kalau kita tengok di Malaysia ini, bagaimana gerakan kaum muda. Gerakan kaum muda ni satu gerakan penamaan yang agak umum, ataupun dipanggil gerakan reformis. Yang kita dapati dalam gerakan reformis ini, mereka bekerjasama dalam perkara yang utama dalam Islam, iaitu menegakkan tauhid dan membanteras syirik dan khurafat. Dan tokoh-tokoh besar kaum muda daripada kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian bila datang pendakwah-pendakwah Salafi, lulusan yang kebanyakannya belajar di Saudi, mereka bekerja sama dalam menentang dan menebas syirik dan khurafat, sehingga kita di Malaysia ini alhamdulillah hidup dalam keadaan walaupun ada percanggahan pandangan, pendapat, perbezaan pandangan dibincang secara akademik, diulas, dibincang, tetapi kita bersepakat pada isu-isu yang besar, tauhid, menentang khurafat, menentang syirik, tahyul, mahyul. Ini semua kita telah buang. Tetapi fakhalafa min ba'dihim khalfun, tapi datang generasi belakangan hari ini telah melupakan perkara ini kerana ta'assub dan fanatik yang membabi buta kepada aliran mereka yang hakikatnya aliran mereka tidaklah selari dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah pun, tapi sebab mereka merasa diri mereka lah aswaja, mereka cuba nak menghidupkan kembali amalan-amalan khurafat, karut marut, syirik dalam masyarakat. Anda ingat masa kami sekolah menengah, tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5, kami dapat garis panduan zikir munajat. Zikir munajat kan famous dalam masyarakat. So, garis panduan itu diberikan arahan supaya ditukar. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad itu ditukar menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana kata isu Nur Muhammad ni dah selesai lah. Telah pun jelas dianggap dianya akidah yang bercanggah dengan sunnah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ditukar lafaz itu. Tidak lagi dibenarkan menggunakan Nur Muhammad sallallahu. Kerana jelas pada kalimah Nur Muhammad sallallahu itu ada unsur-unsur ajaran batiniyah dan syiah. Fahaman Nur Muhammad. Ya. Tapi datang generasi belakangan ini melupakan usaha-usaha generasi awal yang memperjuangkan tauhid. Mereka nak hidupkan balik khurafat-khurafat, tahyul mahyul, ajaran-ajaran karut ini. Ya. Ini adalah masalah. Macam mana kita nak wata'awanu 'alal birri wat taqwa dengan mereka kalau mereka tidak lagi mau menegakkan al-bir dan at-taqwa? Ya. Macam mana kita nak bekerjasama dengan golongan ini? Ya. Kalau usaha mereka pagi, petang, siang dan malam hanyalah menghidupkan amalan khurafat, amalan tahyul, kita begitu sedih dengan apa yang melanda umat Islam pada hari ini. Kita lihat hari ini, bukan sahaja mereka tidak mau bekerjasama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan sesama geng mereka yang mereka namakan Aswaja pun. Ya. Subhanallah.
Mereka bahkan isu yang terkini lagi, isu umat Islam sejagat lah, kita kata mempertahankan akidah yang umat Islam semuanya sepakat lah, tak ada khilaf. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, nas hadis. Tak kira lah Mu'tazilah ke, Khawarij ke, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Salafi ke, semuanya jelas bahawa orang Islam tidak boleh meniru orang kafir. Perkara-perkara yang menjadi khususiyah orang kafir. Apa dia khususiyah orang kafir? Ma yaf'aluhu aw ma yakhtassu bihim min al-af'ali wal aqwali min ghairi iqtida'il insaniyah. Apa yang menjadi khususiyah mereka daripada perkataan, perbuatan yang bukan daripada tuntutan kemanusiaan. Ini dhabit yang penting. Di Malaysia ni ada satu bid'ah besar yang menyebabkan kita jadi keliru dalam masalah ini. Anda ingat dulu masa kita orang belajar di Perlis, masa Uluan Nabi Madinah. Masa tu adalah awal titik tolak betulan Raya Aidilfitri dengan Raya Tahun Baru Cina. Maka kerajaan nak buat rumah terbuka, dia panggil kongsi raya. Masa itu guru kami, Syekh Abdullah Yasin, hafizahullah ta'ala, Dr. Abdullah Yasin, ya, dalam kelas bawa mai buku Iqtida', kitab Iqtida' Siratal Mustaqim Syekh Islam bin Taimiyah, baca kepada kami untuk menjelaskan betapa tak boleh kita menyambut perayaan orang kafir. Dan senada dengan itu, masa itu Mufti Perak rahimahullah Harus Sani rahimahullah ta'ala, Sahibus Samahah Harus Sani Zakaria rahimahullah wa ghafarallahu lah. Anda ingat masa keluar dalam masa tu majalah I, ya. Kita dah clear cut dalam masalah ni, dah jelas, ya. Tiba-tiba datang satu pembahagian mengelirukan. Dia berkata kita kena bezakan perayaan adat dengan perayaan agama. Kita kata sejak bila kita disuruh menyelisihi orang kafir dalam perkara agama sahaja, bahkan dalam adat mereka? Selama mana adat itu bukan kerana tabiat dan tuntutan kemanusiaan. Ada benda, adat ni dia ada dua. Adat yang terhasil kerana i'tiqad dan kepercayaan. Ya. Contoh, bila datang perayaan Tahun Baru Cina, dia ada adat-adat tertentu lah. Tak boleh sapu sampah pada waktu sekian, masalan. Kita kata nak sapu sampah, tak sapu sampah ni benda adat. Nak sapu, tak sapu, tak apa. Tapi dia tak sapu pada waktu spesifik itu, kenapa? Kerana ada i'tiqad. Tak, kerana ada i'tiqad, kan? Jadi benda tu sendiri mansya'nya berlaku ialah kerana i'tiqad. Itu nampak macam adat, tapi sebenarnya dia adalah ada i'tiqad di sebaliknya, kerana dia buat benda tu bukan kerana muqtada insaniyah, bukan kerana tuntutan dia sebagai manusia, tapi kerana tuntutan dia sebagai orang yang menganut pahaman dan akidah tertentu. Ya. Subhanallah. Kita sebagai umat Islam, orang Melayu, kita ada adat. Ada adat yang kita buat setelah Islam datang. Masalahnya anak dara jangan duduk di tangga, di pintu. Adat. Tapi adat ni mai pada mana? Larangan orang wanita tidak boleh tabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Cara pakaian, cara baju kita buat, kita jahit bentuk baju Melayu, baju kurung.
Kenapa orang Melayu perempuan dia pakai baju kurung itu macam itu? Kerana itu untuk memenuhi tuntutan agama dia supaya menutup aurat. Walaupun Islam tidak pernah memberi sebarang bentuk baju yang spesifik dan khusus. Kan? Jadi ini kita kena faham. Ya. Yang dilarang kita tiru itu ialah apa sahaja perkara yang menjadi khususiah. Ya. Menjadi khususiah. Yang mereka buat yang memang menjadi lambang syiar. Kalau orang tengok dia buat benda ni, orang kata ni bukan orang Islam. Yang menjadi bukan muqtada insaniah. Ya. Jadi kalau kita tengok perayaan Bon Odori, dia bukan adat. Dia adat yang berunsurkan agama. Ya. Kenapa Bon Odori itu mesti disambut pada tarikh tertentu? Kenapa? Adapun orang yang sambut itu beriktikad atau dah tak beriktikad, itu cerita belakang. Berapa banyak orang Islam hari ni yang raya Aidilfitri itu, mereka tak ada pun dalam hati mereka iktikad raya tu ibadat. Betul tak? Berapa banyak hari ni orang Islam yang salat hanya kerana rutin. Tak ada khusyuk, tak ada apa pun. Berapa banyak hari ni orang Islam yang ambil wudu automatik. Dalam otak tu melayang macam-macam fikir, tapi tangan jalan, wudu sah. Kan? Niat tak muka betul, hilang. Nah, berapa banyak orang wanita-wanita Islam hari ni yang pakai tudung, pakai baju, walaupun macam menutup aurat, tapi niat dia hanyalah kerana fashion, trend. Ya? Adakah disebabkan penganut sesuatu agama melakukan upacara agama tanpa lagi dia sendiri menghayati sisi kerohanian upacara itu, menyebabkan upacara itu telah berubah? Tidak. Ya, tidak. Ya. Upacara itu sendiri adalah upacara keagamaan. Apa niat orang yang mai sambut upacara itu tolak belakang. Ya. Kalau ada orang pergi sujud depan berhala, dia kata saya bukan niat ibadat, saya niat sekadar nak riyadhah, nak exercise. Ya. Adakah niatnya itu menyelamatkan dia daripada syirik? Sudah tentu tidak. Kerana sujud itu adalah ibadat. Tak kiralah orang yang sujud itu niat ibadat atau tak niat ibadat. Kan? Kalau satu orang solat pada waktu yang dilarang, dia kata saya bukan niat solat, saya memanglah niat solat, tapi tujuan saya tu bukannya nak dapat pahala ke apa, cuma nak riyadhah badan. Jadi saya semayang lepas pada semayang subuh dengan lepas pada semayang asar. Nak riyadhah. Nak regang-regang otot. Saya solat kerana itu, bukan kerana nak dapat pahala tak. Perbuatannya tidak menukar solat menjadi adat. Solat tetap ibadat. Dia tak dapat pahala, dia berdosa. Ya. Benda simple saja. Benda tu jelas. Tetapi umat Islam tidak dapat bersama, tak dapat nak bersatu dalam mengekang upacara yang mengancam akidah umat Islam. Ini adalah perkara yang menyedihkan. Kenapa? Kerana sibuk untuk mempertahankan amalan khurafat. Kerana sibuk, sanggup memfitnah. Ya.
Sanggup mereka cerita, putak belik apa yang orang tak cakap, dia kata orang cakap. Satu jabatan mufti, nama jabatan mufti, tapi perangai macam apa lagi. Hanya kerana buku kita itu di belakang kita sebut contoh amalan syirik yang berlaku dalam masyarakat. Dan memang ada kasidah-kasidah orang Melayu. Contohnya, anda bagi contoh tadi. Memang telah diiktiraf. Zikir Nur Muhammad masalahnya mengandungi unsur batiniah yang telah pun sejak kami sekolah menengah lagi. Zikir ni telah diperintahkan oleh Jabatan Pendidikan untuk ditukar lafaznya. Kan? Maksudnya ada. Kan? Ada benda-benda. Dan kasidah-kasidah yang dinyanyikan oleh geng Habaib yang datang ke Malaysia daripada Indonesia dan sebagainya, ada unsur-unsur syirik, memang ada lah. Telah dilaporkan dulu dalam sahabat utusan masuk muka surat penuh bahawa mereka ni membawa ajaran yang sesat. Mufti Kedah pun keluar fatwa masa itu. Ya. Mufti Kedah yang masa itu pun bagi ulasan. Ya. Telah diketahui dalam masyarakat kita. Tapi orang Melayu macam kata salah seorang daripada Perdana Menteri mereka, Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Padahal beberapa tahun dulu sahaja telah diwar-warkan bahawa mereka ini membawa ajaran yang sonsang. Tetapi bila penguatkuasaan menjadi kendur, menjadi luntur, mereka ni naik tocang balik. Ya? Ini yang bahaya. Kita nak mengingatkan masyarakat bahawa jangan suka-suka hati tengok orang pakai serban, ada nama Habib sekian apa sekian, mai terus ikut follow. Pergi di kubur, nyanyikan lagu-lagu, minta tolong kepada orang yang mati. Yang telah jelas minta tolong kepada orang yang mati ini adalah perkara yang syirik. Sama ada di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, di sisi Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, tidak ada khilaf. Adalah benda syirik dengan kesepakatan umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan perlakuan itu kalau dilakukan dalam keadaan berilmu, sedar, tahu dan sengaja, boleh menjadikan pelakunya terjebak ke dalam kesyirikan. Macam fatwa Mufti Pulau Pinang, Bon Odori, syirik. Bukan dia nak kata semua orang Selangor hak pi Bon Odori 2-3 tahun sebelum ni, dah banyak tahun dah, musyrik. Tak ada, bukan itu maksud dia. Dia nak kata perbuatan itu syirik. Ada unsur syirik. Kalau dilakukan, fatwa Malaysia mengeluarkan fatwa yoga sebagai syirik. Berapa ramai orang Islam buat yoga? Sebelum fatwa itu dikeluarkan, sebelum fatwa yoga dikeluarkan, berapa ramai dah orang Islam buat yoga? Mufti wilayah persekutuan yang dulu keluarkan fatwa ESQ, syirik. Ya, ESQ. Khurafat, akidah sesat, kufur, batiniah. Kan? Masa fatwa itu dikeluarkan, berapa ribu dah alumni ESQ itu daripada kalangan orang Islam. Adakah bermakna mufti wilayah persekutuan ketika itu takfiri, ekstremis, menghalalkan darah orang Islam? Tidak, bukan itu maksudnya. Pasal apa? Bila geng mereka cakap mereka boleh faham, bila geng kita cakap mereka tak boleh faham. Benda yang sama saja. Simple saja. Tapi kerana at-ta'assubul a'ma, ta'assub fanatik buta. Ini ya, sanggup putak belik, bawa kalam kita benda yang tak terbawa oleh kalam tersebut. Ya.
Subhanallahil azim. Ini perangai yang merosakkan imej Islam. Apabila golongan ini memegang jawatan-jawatan penting dalam agama Islam di negara kita, kita tengok kerosakan yang mereka buat. Memalukan dan melemahkan kedudukan umat Islam. Inilah masalah. Isu yang sebenar yang umat Islam berhadapan tidak ditangani. Dan untuk menutup kelemahan dan keaiban diri mereka, mereka divert isu. Mereka buat falasi, red herring, ar-ranjatul hamra. Lempak umpan lain supaya orang pakai ikut hak tu. Padahal itu bukan isunya. Dan lebih lagi, ar-ranjatul hamra mereka ni bukan ranjatul hamra betul. Ranjatul hamra plastik. Red herring plastik. Bukan red herring yang betul. Palsu. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Jadi, maknanya kita kata, sampai ke tahap ini, tidak ada kesedaran daripada kalangan umat Islam untuk wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada percakaran. Tidak memberikan perhatian kepada isu-isu yang utama. Ya. Subhanallah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Dan jangan kamu saling bantu-membantu dalam perkara dosa, perkara yang Tuhan larang. Al-ma'asi wal-udwan, at-ta'addi fi hududillah, dan melampau, melanggar batas-batas yang Allah Ta'ala tetapkan. Sanggup bekerjasama, tolong-menolong sama mereka untuk menebarkan fitnah, untuk bagi orang nampak kata kita ni. Dulu Ana pergi satu seminar geng Aswaja buat di Putrajaya, hasil pemikiran Ibn Taymiyah. Kan? Satu pembentang tu, dia kata, pemikiran Ibn Taymiyah ni ekstrim. Siapa dia kata dalam Majmu' Fatawa, ada 200 perkataan dibunuh. Hendaklah dibunuh. Fatwa supaya satu. Subhanallah. Tak payahlah hang kira Majmu' Fatawa. Hang ambil kitab Al-Um Imam Syafi'i pun sudahlah. Hang ambil kitab Imam Nawawi sudahlah. Kitab Abu Hamid Al-Ghazali dalam fiqh Ihya Ulumuddin. Oh, banyak perkataan. Yuqtal, dibunuh. Oh, banyak. Kalau Majmu' Fatawa 200, anda rasa kalau dihimpun semua yang terdapat dalam kitab Fuqaha Syafi'iyah, mungkin lebih daripada 2,000. Wallahu a'lam. Perangai sama macam Gert Wilders. Dia pergi dekat Al-Quran, ambil ayat-ayat jihad, dia kata ni dia Quran suruh bunuh orang. Sama, sepigit perangai. Perangai itulah. Tak ketahuan halah. Kan? Kenapa nak putar balik? Tak tengok konteks perkataan. Hanya perkataan itu dia ambil. Kan? Sedangkan mengenali perkataan itu adalah tasawur, bukannya tasdiq. Kalau dia belajar ilmu mantik. Kan? Kita bila nak bagi hukum, kita tasawur ke tasdik? Tasdik, bukannya tasawur. Semata-mata hang faham makna kalimah yuqtal, dibunuh, ini engkau tidak boleh bagi hukum. Yang boleh bagi hukum apa dia? Tasdik. Engkau kena tengok konteks keseluruhan ayat itu. Apa yang dia cakap, apa yang dia cerita, pasal apa? Pasal memang hukum syarak macam itu. Adapun praktik cerita lain. Ya? Jadi lepas ni ustaz-ustaz yang ada tauliah tak boleh mengajarlah di masjid kitab riddah. Hukum murtad. Pasal akan datang perkataan dibunuh. Tak boleh mengajar kitabul jihad. Tak boleh baca surah Taubah lepas ni dalam solat. Nas'alullah al-afiyah. Ini mempromosi liberalism dan pluralism agama. Itu masalah. Kan? Masa pun dah terlajak. Apa kita dah ambil dah ayat ni kan sampai apa hurrimat alaikumul maitatu. Itu kita ulas sikit kan pasal Allah Taala kata yang apa ayat yang pertama. Okey.
Ini ayat kedua. Baik. Wattaqullah khafu iqabah bi an tuti'uh, dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah hukuman Allah dengan kamu taat kepada suruhannya, meninggalkan larangannya. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat berat hukumannya, liman khalafahu, bagi sesiapa yang menyelisihi perintahnya atau melanggar suruhannya atau melanggar larangannya. Jadi ini suruhan untuk bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini adalah penting. Ibn Qayyim rahimahullah mengarang satu risalah namanya Ar-Risalah At-Tabukiyah, mensyarahkan makna ayat ini sahaja. Subhanallah. Mungkin ada munasabah yang lain nanti mungkin kita boleh baca kitab ini, risalah ini, insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini memberi manfaat dan faedah kepada semua. Ya. Tengok ni kan, macam apa nama, mungkin ada juga orang kata apa ni, apa nama, ketandusan tokoh. Dia pun buat apa akaun palsu di Facebook kan, lepas tu mai duk apa spam, buat message spam, duk buat komen spam. Itulah perangai depa. Pasal apa, dah tak ada apa, orang kata apa, dah tak ada akhlak. Tidak ada akhlak, tidak ada nilai-nilai keislaman lagi. Pasal apa, dah ta'assub tu dah jadi macam dah jadi pekak buta tuli. Kan? Dah tak tahu apa lagi dah. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita takut jangan kita tiru perangai mereka. Na'udzubillah min zalik. Kita banyakkan doa kepada Allah Ta'ala, minta hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu, minta kita istiqamah di atas kebenaran ini. Manakala tidak ada apa-apa soalan. أقول قولي هذا قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.